Okey, baik, kita sambung sesi pembelajaran kita untuk Lagrange equation, iaitu contoh yang kelima, di mana dalam contoh ini kita akan menggunakan Lagrange equation to find the equation of motion. Untuk kes ni apa yang saya akan buat? Saya akan cuma analyze untuk M number 1, MS1, iaitu saya akan keluarkan satu equation of motion pada M1 untuk two degree of freedom system. Tapi untuk kedua-dua basically sistem ini adalah two degree of freedom system di mana ianya mempunyai mass number 1 dan mempunyai mass number 2 yang cuma pergerakannya hanya pada satu direction saja, iaitu pada direction horizontal. So akan ada dua mass, dua darabkan dengan satu arah, ianya akan jatuh kepada two degree of freedom system. Okey, seperti para pelajar sudah maklum bahawa Lagrange equation kita menggunakan kinetic energy dan potential energy. So bila saya dah simplifykan, di mana kinetic energy sama juga dengan 1/2 M1 X dot 1 square, di mana yang ini adalah pergerakan velocity pada M1 dan yang ini pula adalah pergerakan velocity pada M2. Sebenarnya pergerakan velocity ini adalah lebih kurang sama dengan kinetic energy dalam mass tersebut. Okey, seterusnya yang connect between M1 dengan M2 adalah K, iaitu spring. Dan spring ini disebabkan oleh displacement, anjakan perbezaan antara X1 dengan X2. So untuk potential energy kita menggunakan konsep potential di mana 1/2 multiply by K X2 minus X1 square. So di mana X2 tolak X1 ni adalah anjakan, di mana berlaku penolakan lah. Jika perubahan X2 adalah 5, X1 adalah 1, so 5 tolakkan dengan 1 ini akan dapat 4. So yang ini adalah contoh bagaimana para pelajar kena pastikan bahawa konsep kinetic energy 1/2 mv square dari dalam minda para pelajar, dan seterusnya potential energy adalah 1/2 kx. Dan bagaimana pelajaran seterusnya untuk menyelesaikan menggunakan Lagrange equation? Yang ini adalah basic Lagrange equation yang saya rasa pelajar-pelajar sudah maklum, di mana ianya ada kaitan dengan kinetic energy, differentiation of kinetic energy berdasarkan pada Q0. Seterusnya minus dengan kinetic energy mengikut kepada QI, dan seterusnya tambah dengan potential energy berdasarkan pada QI juga. So yang ni adalah Lagrange equation untuk conservative system. Conservative system maksudnya tiada external excitation force yang berlaku dalam sistem tersebut. Okey, so apa yang seterusnya para pelajar perlu buat adalah para pelajar perlu gantikan ataupun perlu differentiate untuk KE. Bila pelajar differentiate untuk KE untuk mass number 1, so para pelajar akan dapat M1 X double dot X1, dan KE untuk X1 ni akan dapat kosong. Kenapa ianya kosong? Sebab apa? Dalam parameter dalam equation kinetic energy adalah 1/2 mx dot. Tiada mx, so bila apa-apa pun jika tiada parameter yang dibezakan, so ianya akan jadi kosong. Dan seterusnya untuk PE ataupun potential energy, bila differentiatekan ianya akan dapat negatif X2 tolak X1. Kenapa ianya dapat negatif? Sebab kita cuma bezakan pada X1 sahaja. Itu kenapa boleh dapat value negatif. Dan seterusnya, bila para pelajar dah masukkan dalam Lagrange equation, so equation number 1 ianya akan jadi dalam bentuk beginilah. Selepas para pelajar rearrange, kita buat penyusunan semula di mana bersamaan dengan F1 X double dot 1 plus K X1 minus dengan X2. Dan seterusnya untuk X2 pula, untuk mass yang kedua, iaitu gunakan konsep yang sama, konsep Lagrange equation. So bila differentiate untuk X dot 2, ianya akan dapat M2 X double dot 2, dan seterusnya untuk kinetic energy ianya akan dapat kosong, di mana tiada kaitan dengan X2, dan seterusnya untuk potential energy ianya akan dapat value positif, K X2 minus X1. So apa yang seterusnya para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu wujudkan atau masukkan, gantikan semula dalam Lagrange equation, dan the second equation of motion para pelajar akan dapat M2 X double dot 2 plus K X2 minus X1 equals to 0. Kenapa equals to 0? As I mentioned before, ianya disebabkan oleh
conservative system. Sama juga dengan kosong, no external force acting on the system.